Perbincangan kita berkenaan dengan kitab yang berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dalam tajuknya saya pilih satu dinar yang berlaku Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha yang dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, ini izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ruang untuk kita berada dalam halaqatu al-ilmi. Perbincangan kita berkenaan dengan kitab yang berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dalam tajuknya saya pilih satu dinar yang berlaku Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha yang dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa dalam kisah ni sebenarnya dia duit satu dinar. Duit satu dinar saja. Satu dinar ni kalau di zaman Rasulullah bersama dengan 12 dirham dengan 12 dirham. Tapi kes ni dia berkait dengan panggil makan halal ataupun haram. Peristiwa dia hanya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sendiri. Dalam peristiwa ni annahu dakhala ala Fatimah wa Hasan wa Husain yabkiyan faqala ma yubkihima qalat al-ju'. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu masuk dalam rumah dia lah. Tibanya didapati anak dia Hasan dan Husain tu menangis. Ali pun tanya Siti Fatimah, apa yang menyebabkan mereka berdua ni menangis? Jawab Siti Fatimah, al-ju', lapar. Anak dia tu lapar. Apabila Ali radhiyallahu taala anhu dengar isteri dia kata dua orang anak dia ni lapar, Fatimah kata kepada Ali, Fatimah kata kepada Sayyidina Ali, dan Ali pun keluar. Fakharaja Ali radhiyallahu taala anhu fawajada dinaran bisuqi. Ali keluar pergi kat pasar, duit pun tak ada, tiba-tibanya dapat bertemu duit jatuh satu dinar. Bukan duit dia ambil duit tu, bawa balik. فجاء إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها فأخبرها. Cerita kat Fatimah, aku keluar tadi berjumpa satu dinar ni kat suq, kat kedai. Fatimah pun bagi tahu kepada Ali, izhab ila fulan al-yahudi fakhudh lana daqiqan. Pergilah kat kedai orang Yahudi tu, belilah tepung tu daqiq untuk buat roti lah. Bawa duit satu dinar tu. Ali pun pergi. Faja'a al-yahudiyya fashtara bihi faqala al-yahudiyyu anta khatanu hadha alladhi yaz'umu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala fakhudh dinaraka wa laka daqiq. Orang Yahudi tu pula apabila Ali nak pergi beli tepung, dia kata, engkau ni menantu Nabi lah, menantu Muhammad yang duk dakwa kata dia ni Rasulullah. Ali kata ya. Kalau macam tu tak apalah, ambillah tepung engkau, ambillah tepung ni, duit pun ambil balik lah. Dan duit pun walakat dinar. Ali pun bawa balik duit tu. Berjumpa dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, bagi tahu kat Fatimah. Fatimah pula
apabila duit tadi tak diambil oleh orang Yahudi, dia kata izhab ila fulanil jazar fakhudh lana bidirhamin lahman, fazahaba farahana ad-dinar bidirhami lahmin faja'a bihi. Ali pun keluar pula, Fatimah suruh beli daging pula dengan duit 1 dinar tadi. Ali pula pergi kat kedai daging, beli daging tadi 1 dirham. Tapi duit tadi dia tak beli, dia gadai. Maksudnya dia bagi tahu kat tuan daging tu, aku letak duit kepada engkau 1 dinar, tapi engkau bagi daging 1 dirham. Bila aku ada duit, aku akan tebus balik dinar tadi dan bayar 1 dirham. Cuba kita tengok peristiwa ni, nanti dia jadi hukum tu. Jadi kalau Ali beli dengan beli duit dinar tadi, maksudnya orang Yahudi tadi dia kena bakikan sebelah dirham lagi lah kepada Ali. Tapi ni Ali guna tadi dengan secara orang panggil arahan, pinjam daging 1 dirham, duit dinar tadi letak kat situ. And Ali kata bila ada duit, dia akan pulangkan 1 dirham, dan penjual tadi pulangkan balik duit 1 dinar. Bawa balik. Bila bawa balik daging, Fatimah pun masak daging, masak tepung, siap, semua siap. Katanya, wa arsalat ila abiha. Fatimah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, kata Siti Fatimah, azkuru laka fa in ra'aitahu lana halalan akalnahu wa akalta ma'ana min sya'nihi kaza wa kaza. Fatimah pun dah hidang siap, makan pun dah masak semua daripada benda tadi, daripada duit tadi yang dibeli. Fatimah bagi tahu kepada Nabi cerita duit tadi, iaitu Ali berjumpa kat kedai 1 dinar, balik nak pergi beli tepung di kedai orang Yahudi. Orang Yahudi tanya, engkau ni menantu Nabi ke? Cerita ya. Dia bagi hadiah jadi Arab panggil tepung tadi, dinar pun dia tak ambil. Kemudian nak pergi beli daging pula, kan, dia letak duit dinar tu kat situ, dia ambil duit, dia ambil daging 1 dirham, kan. Jadi rupa begitu tu. Hari ni dah masak siap ni, makanan ni halal ke tak halal? And kata Siti Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau halal kami makan dan kamu pun makan, bagi tahu kepada ayah dia tu. Nabi pun faqala sallallahu alaihi wasallam, kulu bismillah, faakalu, makanlah bismillah. Ramai-ramai pun makan. Jadi maknanya halal lah tu. Tengah-tengah duk makan, fabainama hum makanahum iza ghulamun yanshudullah wal islam ad-dinara. Tengah-tengah duk makan serenak tadi, tiba-tibanya ada orang mari duk cari duit dinar yang jatuh. Kan? Ya Allah, ya Rasul, kan? Duit saya jatuh, duit saya hilang 1 dinar. Dia zaman tu zaman kalau kita tengok rumah Nabi kat sini, kalau pasar pun tak jauh. Jadi maknanya perkampungan tu bukannya besar sangat. Permulaan tu kalau kita tengok yang jauh tu Banu Quraizah, Banu Nadir, tu jauh-jauh sikit. Tapi perkampungan tu dia tak itu sangat lah kalau kita baca Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat ni. Jadi budak tu mari duk cari duit dia yang hilang 1 dinar. Nabi pun apabila dengar, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa du'iya lahu fa sa'alahu fa qala saqata minni fi as-suqi. Nabi pun suruh panggil budak tadi, naik berjumpa dia, tanya soal, macam mana engkau hilang duit? Dia kata, aku ni terjatuh kat pasar, nak pergi beli barang, jatuh, hilang begitu bagian. Nabi dengar hujah dia, Nabi pun panggil Ali. Makan tadi dah, makan dah.
Kan Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi kata, ya Ali, izhab ila al-Jazar faqul lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka arsil ilayya bid-dinari wa dirhamuka alayya. Nabi pun bagi tahu kepada Ali, engkau cepat-cepat pergi kat kedai orang Yahudi tadi yang engkau letak 1 dinar tadi. Engkau pergi ambil balik duit dinar tadi. Lepas tu bagi tahu kat dia harga daging 1 dirham tadi Rasulullah akan bayar. Rasulullah akan bayar. And jangan lupa cerita tadi tu, Ali tak beli. Duit tadi 1 dinar, Ali pergi kat kedai tu, dia tak beli, bukan akad jual beli. Dia gadai, letak duit dinar. And sebab duit dinar ni 12 dirham. Harga daging 1 dirham. And jadi Ali tak guna duit tu untuk beli. Ali guna untuk gadai, letak. Menjaminkan kepada tuan kedai harga daging tu akan dipulangkan kembali semula, supaya tuan kedai saat ni tu bagi daging kepada Ali. Kan? Jadi harga duit 1 dinar tadi tu bukan di akad jual beli lah, tidak lah. Kalau dia akad jual beli pasti dia kena pulangkan 11 dinar, itu 11 dirham. Tidak. Jadi penjual tadi pun tak pulang apa kepada Ali, hanya dia bagi daging dan duit tadi sebagai penjamin. Jadi digadai di situ. Jadi apabila kes ni berlaku, orang dia mari tuntut balik, Nabi kata, wahai Ali, engkau pergi kat kedai tadi, ambil 1 dinar. Yang tadi, yang engkau letak sebagai menjaminkan barang engkau tadi, ambil. Duit harga daging tadi akan dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibayarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pun pergi fa arsala bihi fadafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali pun pergi ambil duit dinar, di 1 dinar tadi, kemudiannya harga daging 1 dirham itu dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam penceritaan ni, kisah ni, dia menjadikan satu hukum kepada kita berkenaan dengan orang panggil al-intifa'u bil-luqtah, orang panggil bermanfaat dengan benda yang kita berjumpa. Kan? Macam Ali tadi lah, berjumpa dengan 1 dinar. Tapi boleh dijadikan benda tadi itu bermanfaat. Kan? Kalau ambil beli, kalau Ali tadi tu ambil duit 1 dinar, kemudian dia pergi beli tepung, kemudian dia pergi beli daging, dipulangkan balik baki, tu orang panggil guna secara tak kena, tak sah. Sebab kita dah guna tu sebagai milik kita. Nampak tu? Kita guna duit tadi sebagai dah menjadi hak milik kita. Kemudian dipulangkan baki lagi. Kalaulah tepung tadi 1 dirham, daging 1 dirham, dipulangkan balik 10 dirham. Jadi bermaknanya 10 dirham tu seolah katanya milik kita. Dan 2 dirham yang kita guna tadi pun seolah katanya milik kita. Tetapi dalam kisah ni tidak. Yang tepung tadi seolahnya Ali bagi 1 dirham. Tibanya dia tanya Nabi, dia tanya Ali, engkau ni menantu Nabi ke? Kan? Dia jawab kata ya. Ambillah tepung tadi, ambillah dirham. Jadi dengan maknanya duit, ambillah dinar. Dinar tadi tak jadi jual beli kat situ tu. Nampak? Hanya diambilkan sebagai hadiah tepung. Daging tu pula 1 dirham, bukan jual beli. Duit dinar tadi disimpan saja. Tapi berhutang beli daging tadi. Kemudian dibayarkan, pulangkan balik 1 dirham kemudian. Dinar sebagai penjamin. Jadi hal sebegitu, orang panggil, para ulama mengatakan di sini ar-rahnu 'indal hajati. Kita gadai benda semasa kita berhajat, tapi benda tadi bukan punya kita. Apa ada tu? Benda tadi itu tak tahu tuan dia. Tapi syaratnya janganlah benda tu benda yang menjadi perkara yang besar. Kalau perkara yang besar tak boleh lah.
Kan sebab tu dia mari di sini orang panggil, para ulama fiqh dia panggil malun dhalla an sahibih, harta yang hilang daripada tuan dia. Dia tak lari daripada 3 keadaan. Yang pertama, ayakuna mimma la tatba'uhu himmatu awsatun nas. Benda yang hilang saat ni tu orang dah tak ambil berat, kan? Tak ambil peduli sangat benda yang dia hilang tu. Umpama kita kata satu botol air ni, kan, kalau dia tertinggal pun kat masjid, takkah dia nak patah balik semula kerana satu air ni? Benda yang sikit, kan? Benda yang sedikit macam ni, ataupun kita kata yang tak bernilai banyak lah, yang ni harus diambil terus, kan? Sebab satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir, yang rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was sawt wal habl yaltaqituhu ar-rajul. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi mempermudahkan, meringankan hukum apabila seseorang itu berjumpa dengan kayu, tali, kan, yang kita berjumpa yang nilai dia saat itu tidak berharga. Sekiranya dia nak ambil untuk dijadikan kegunaan tu boleh. Yang kedua, orang panggil ma yumtana'u min sighar as-siba'. Yang ni tak boleh. Jenis barang yang kita berjumpa ni benda yang besar. Kalau di zaman Nabi, umpama unta, kuda, lembu, al-baqar, al-bighal, burung. Yang ni kalaulah hilangnya, tapi oleh kerana benda tu benda yang besar, benda yang besar, dan benda tu dia tak akan ke mana. Katakanlah unta yang besar yang hilang, dia boleh cari makan sendiri, dia boleh cari tempat minum sendiri. Lembu yang hilang, dia boleh cari makan rumput sendiri, boleh cari air kat mana. Jadi maksudnya kalau engkau tak ambil pun, dia tu masih hidup, dan dia tak akan ke mana. Yang ni haram, tak boleh kita ambil. Wala yamlikuhu akhizuhu, kita nak menjadikan milik kita pun tak boleh. Sebab tu apabila ditanya Nabi SAW, su'ila an dhalatil ibili, apabila ditanya berkenaan dengan unta yang hilang, Nabi kata malaka walaha, kenapa engkau duk peduli kat dia? Lembu yang hilang, unta yang hilang, apa duk pasal duk berat ambil hati kat dia, duk peduli kat dia? Malaka walaha. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yajiduha rabbuha. Unta ni dia boleh pergi tempat dia nak minum, dia boleh cari pokok dia nak makan, daun-daun kayu, sehingga tuan dia tu cari sehingga berjumpa. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adanya juga orang tanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan benda yang besar sebegini. Umar kata, man akhadha ad-dallata fa huwa dhalun. Siapa yang ambil binatang yang sesat, yang hilang sebegini, dialah yang sesat. Jadi bermaknanya hukum benda yang besar ni tak boleh. Yang ni hakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjatuhkan hukum benda yang besar. Yang ketiga, orang panggil benda yang ni orang panggil, kalau kita tak ambil, orang lain ambil. Kalau orang lain tak ambil, dia boleh dimakan oleh serigala ke, ataupun hanya benda-benda yang sebegini ni barulah termasuk daripada hukum yang dibincang oleh berkenaan dengan duit dinar tadi. Kalau Ali tak ambil, orang lain ambil. Yang duit sedikit tadi tu. Ataupun kita kata di zaman Nabi al-ghanam, kambing. Kambing dia nak bawa diri tak boleh, dia tak macam unta. Unta dia tak apa. Kambing ni kemungkinan serigala tu mari, kemungkinan orang lain tu ambil. Sebab dia benda tu benda kecil. Ataupun syad, ataupun dajajatun, ayam. Itu di zaman Nabi tu. Ayam ni dihukumkan dalam bab fiqh, kalau kita makan, ada orang mari cari, bayar ganti rugi.
Kan? Yang tadi, yang sedikit tadi tu. Kambing yang hilang, kan? Barang-barang yang macam kita kata air tadi yang kecil, yang sedikit, harganya tak mahal. Tiba-tibanya kita ambil dan kita guna. Kalau jenis yang makan pun kita dah makan, tibanya orang mari cari balik, kan? Kita kata aku dah makan. Yang ni kita kena ganti rugi. Kena bayar. Kan? Dan yang keduanya, kalau kita tak nak makan, kita boleh bersedekah. Kita boleh bersedekah dengan benda tu. Contoh macam 1 dinar tadi, itu kan? Kita bersedekah. Apabila kita bersedekah, Tuhan dia mari cari, kita ada 2 keadaan di sini. Memang kita bagi tahu kat dia, kata, duit tadi aku sudah masuk dalam tabung masjid. Engkau halal ke tak halal? Kalau dia kata halal, pahala tu boleh kepada Tuhan dia. Tapi kalau dia kata tak boleh lah, kan? Saya nak balik duit 1 dinar tadi tu, kan? Kita pun wajib kena pulangkan duit tu daripada punya kita. Dan yang kita masuk tabung tadi tu dah jadi milik kita. Tak marah tu? Tapi syarat tadi benda sedikit lah tu. Benda yang sedikit. Baik. Pada pengajian kita dalam penceritaan Sayyidina Ali dan Nabi dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, dalam bab ni orang panggil qabulu al-hadiyata walau min ghairi muslimin. Kita terima hadiah harus walaupun sekiranya diberi oleh orang yang bukan Islam. Kan? Orang Islam bagi kepada kita hadiah. Tak apa. Tak salah untuk kita nak menerima. Bukti macam tadi lah. Tepung yang diminta nak dibeli, ataupun nak ditukar dengan nak diletak di duit 1 dinar tadi, tibanya apabila dia tahu kata Ali ni adalah menantu Nabi, dia bagi kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Seterusnya dalam cerita ni juga, hukum yang mari muamalah di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, adanya yang mereka ni boleh dia boleh percaya, dia taruh harapan sepenuhnya kepada orang Islam. Adanya orang Yahudi yang susah nak bermuamalah dengan dia. Cuba tengok dalam kisah ni, kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 75, yang Tuhan cerita, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'imah. Surah ni dalam peristiwa yang kita cerita tadi ada kaitan sedikit. Kaitan macam mana? Dalam surah Ali Imran ayat 75 ni Tuhan cerita ada di kalangan ahli kitab yang ada di Madinah, man in ta'manhu biqintar yu'addihi ilaik. Kalau kita bermuamalah dengan dia dengan benda yang besar, dengan benda yang besar, emas yang paling banyak, yu'addihi ilaik, maksudnya dia senang bermuamalah dengan kita. Senang dengan mana? Cara zaman tu, kalau dia nak ambil barang orang di kedai, dia tak ada, dia nak beli macam Ali tadi lah, nak beli daging, nak beli tepung, nak beli apa, di sini dia kena bawa benda tu letak di kedai tadi. Tak kira lah kalau pedang ke ataupun benda yang berharga. Harga barang yang kita letak di kedai tadi itu lebih nilainya daripada barang yang kita ambil. Jadi ada ahli kitab di zaman Nabi yang senang bermuamalah macam tu. Waktu kita pergi nak ambil barang kita balik, nak pulangkan duit yang kita ambil tadi tu, barang yang kita nak pulangkan duit, barang yang kita ambil, kemudian barang harga benda yang kita gadai tu nak ambilkan balik tu senang je. Tak perlukan bukti banyak, tak perlukan soal banyak. Contoh katalah macam Sayyidina Ali tadi, dia letak 1 dirham, letak 1 dinar, ambil daging 1 dirham. Lepas tu Nabi suruh pergi pulangkan balik 1 dirham, nak ambil 1 dinar balik. Tak perlukan surat menyurat. Senang.
Kan? Tapi adanya di kalangan ahli kitab yang susah. Tidak. Susah. Waktu nak ambil barang balik tadi tu, soal banyak. Kan? Itu maksud Tuhan kata illa ma dumta alaihi qa'iman. Kan? Susah. Mana surat tu? Mana ni? Sedangkan barang tadi barang kita. Nampak dah tu? Tapi nak ambilkan semula balik tu, duit pun kita dah bayar, tapi nak ambil barang tu balik tu jadi susah. Ini apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, peristiwa yang sebegini membuktikan kata bahawasanya jual beli dan yang menguasai perniagaan kebanyakannya di permulaannya bukan orang Islam. Di kalangan orang Yahudi Banu Nadir, Yahudi Banu Qinqa dan Yahudi Banu Quraizah. Mereka ni yang menguasai ekonomi di kawasan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nak beli tepung je tu. Kalau kita tengok dalam cerita hadis ni, nak beli tepung je tu. Tu pun kedai orang Yahudi yang dijual. Kan? Pergi beli daging pun, kan, Ali dalam kisah, tapi kita sebutlah beli. Maksudnya daging tu pun di kedai ahli kitab. Nampak? Sebab tu akhir apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halau orang Yahudi di Madinah, halau Yahudi Banu Quraizah, halau Yahudi Banu Qinqa, halau Yahudi Banu Nadir, Madinah sepenuhnya jadi kuasa orang Islam. Ekonominya pun di bawah kuasa orang Islam. Itu dia mari hadis palsu tu. Hadis palsu berkenaan dengan orang menega masuk neraka. Hadis palsu dengan orang yang banyak harta lambat masuk syurga. Unsur dia mari hadis-hadis palsu ni berkenaan dengan bab tijarah, bab perniagaannya berpunca daripada situ. Sehingga masuk dalam daging darah kita hari ini. Masuk dalam kutubut tafsir. Masuk dalam kitab-kitab targhib wa tarhib yang menyebabkan kita sendiri orang Islam ni jadi takut. Jadi takut. Nak meniaga jadi besar pun takut tak boleh masuk syurga. Sebab Abdul Rahman bin Auf pun mengangkat-ngangkat masuk syurga. Duk cerita benda-benda yang sebegitu pada asalnya bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Pada asalnya kalau kita tengok daripada mereka ni. Sebab asal Nabi hijrah, orang Islam nak beli tepung pun daripada dia, nak beli daging pun daripada dia, nak beli barang-barang keperluan asas pun mereka yang menguasainya. Duit dinar dan dirhamnya pun mereka yang menguasainya. Keseluruhannya majoriti boleh dikatakan, kalau kita tengok dalam ahli sejarah mengatakan permulaan Nabi hijrah sehingga Nabi nak menghalaukan mereka ni keluar, 80% mereka menguasai. 80%. 20% saja orang Islam. Apabila dihalaukan keseluruhan jadi 99% orang Islam, marilah hadis-hadis palsu sebegitu. Hadis-hadis palsu tu tak berhenti. Dan tak orang panggil, bukan kita nak cerita kata orang panggil sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang panggil jadikan dunia ni tumpuan yang asas, yang kuat bagi mereka, tidak. Tapi sekurang-kurangnya lepas daripada peristiwa ni, perniagaan di antara mereka ni dah menjadi untuk orang Islam. Tepung dah jadi punya orang Islam. Daging dah jadi punya orang Islam. Barang asas dah jadi punya orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu wujud. Dah tahu wujudnya daging. Jadi dalam sejarah menceritakan hal-hal yang sebegini, tujuannya nak memberikan kepada kita bahawasanya
Islam bukan semata-mata dia saat itu bergantung kepada asas hidup dia saat itu kepada orang yang bukan Islam. Dan diberikan gambaran dalam penceritaan yang sebegini, bukan Nabi semata-mata nak menghalau orang yang bukan Islam tu, tidak. Dan kalau mereka berada bermuamalah, muamalah lah, tak menjadi masalah. Tapi Nabi halau tu kerana mereka ni memang muamalah mereka pun dengan orang Islam, dia kadang-kalanya dia boleh jadi baik, kadang-kalanya dia boleh jadi tak baik. Baik, sebab tu dalam bab-bab yang sebegini, dalam hal ahli kitab dan sebagainya, dan bab al-hissu ala al-inti'ash, memberi galakan kepada bangkitnya semangat orang Islam dalam sudut ekonomi dan sebagainya, hal-hal yang sebeginilah memberi gambaran yang sebenar. Kan? Baik, sebab tu kalau kita tengok, dia susah. Kita nak menafikan perkara-perkara yang sebegini ni daripada agama ni, dia susah. Memang dia ada. Kan? Contoh kita kata, apabila orang Islam ni jadi ekonomi dia tu kuat, jadi naik tinggi, tibanya ada juga di kalangan orang Islam ni yang mari, Allah ni dunia ni, kan, bukan boleh bawa akhirat pun. Ni semua dunia ni bukan boleh bawa akhirat, bukan boleh bawa ke mati pun. Jadi adalah benda-benda yang sebegitu yang memberi satu tamparan kepada semangat orang yang nak memberikan al-inti'ash tu, kebangkitan itu memang ada. Tapi kita kena ingat, dalam hal-hal yang sebegini, zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, semasa dia nak memajukan negara tu, nak memajukan al-khilafah, dia ambil beberapa sahabat-sahabat yang sebegini, pergi letak jauh. Pergi letak jauh. Sebab apa? Sebab mereka ini kadangnya mengganggu khalifah. Dia mari kata, ya Amirul Mukminin, zaman Nabi mana ada jalan begini? Ya Amirul Mukminin, macam Nabi zaman tu mana ada rumah untuk khalifah? Zaman Nabi hari tu mana ada. Jadi yang menyebabkan Uthman radhiyallahu taala anhu nak membuatkan pentadbiran untuk nak membangkitkan orang yang beragama yang ada di Madinah tu, ada sebahagian sahabat yang mari menghalang begitu. Tapi Uthman ambil mereka ini, nafahum, pergi letak di kawasan yang jauh, yang tak ada orang, kau duduk kat sini. Nak buat ibadat, nak sembahyang, nak puasa, nak jauh daripada manusia, nak fokus untuk akhirat, duduk kat sini. Tak salah. Tapi yang kat sini, khalifah nak tadbir, khalifah nak memajukan rakyat, khalifah nak bangkit, nak angkat daripada tahap hidup yang rendah kepada yang tinggi, kepada yang sederhana kepada yang tinggi, nak memberikan rakyat tu lagi lebih selesa dan sebagainya, biar khalifah yang mentadbir. Sebab jika tidak, mereka ni datang menghalang. Jadi bermaknanya kita tak menafikan hal yang sebegini wujud. Dia wujud. Maka kita hari ni pun sama juga. Dia ada pemikiran yang untuk nak menghalangkan orang Islam ni daripada maju. Tapi bukan bermaknanya maju ni sehingga kita melupakan diri kepada akhirat. Tidak. Maju yang menyebabkan kita ni lupa kepada akhirat, Tuhan dah buat contoh umpama Qarun. Tapi kalaulah maju kita saat itu tak membawakan kepada lupanya akhirat, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Daud alaihi salam, atahu Allahul mulka wan nubuwah, Tuhan berikan kepada dia kerajaan dan nabi. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, makkanahu Allah fil ard, Tuhan beri kuasa dia di muka bumi dan dia menjaga khazainal ard, khazanah-khazanah yang ada pada ketika itu. Jadi oleh kerana itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kita ni hidup di dunia ni baik dan akhirat baik.
ada hujung satu lagi, waqina azaban nar, elakkan kami, jauhkan kami daripada api neraka. Dan manakala hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar tawadhu'a, dan Nabi pilih tawadhu' dan zuhud. Manakala sahabat Nabi yang kaya raya, Nabi tak larang pun. Kalaulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk syurga tu lambat, mengangkak-ngangkak, takkah dia daripada 10 orang yang disaksikan oleh Nabi ahli syurga di dunia lagi? Lambat macam mana? Lambat macam mana Abdul Rahman bin Auf masuk syurga? Sedangkan dia tak mati lagi, Nabi dah menyaksikan dia tu ahli syurga. Dan Abdul Rahman bin Auf bukan kaya selepas Nabi. Abdul Rahman bin Auf kaya semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan kaya sebelum kaya sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada pun hadis berkenaan mereka. Tak ada pun hadis yang menghalang mereka daripada menjadikan orang yang hebat. Tak ada. Tapi apabila matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya hadis-hadis yang sebegitu untuk menakutkan orang lain daripada menjadikan orang yang terbaik. Kan ramai. Sebab tu kita ni dalam bab agama, dia para sahabat ni dia banyak. Macam apa kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah dia pilih jalan tu. Jalan zuhud. Jalan yang tak begitu hidup mudah. Kan? Dan kalau anak dia sendiri pun dia berikan kepada orang-orang yang pilihan dia, yang dia harap kata orang ni orang beragama walaupun tidak memiliki 1 dinar. Tu sahabat yang sebegitu. Tapi ada sahabat yang lain yang dia saat itu menjadikan orang yang cukup hebat dalam perniagaan dia dan sebagainya. Umpama kalau kita tengok Urwah bin Abil Ja'ad Al-Bariqi. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Urwah bin Abil Ja'ad Al-Bariqi menjadi jutawan di zaman Nabi lagi, ahli perniagaan yang bijak. Nabi bagi kepada Urwah Al-Bariqi 1 dinar, suruh beli 1 ekor kambing. Ini hadis sahih. Tapi Urwah Abil Ja'ad Al-Bariqi ni orang cerdik. Dia boleh 1 dinar tadi dia tawar-menawar boleh beli 2 ekor kambing. Lepas tu dia jual seekor kambing 1 dinar, bawa balik seekor kambing kepada Nabi, bagi 1 dinar. Nabi pun tengok, aku bagi kepada engkau 1 dinar, suruh beli kambing. Kambing ni setengah ulama mengatakan kambing udhiyah, Nabi nak buat kurban. Tibanya engkau bawa balik seekor kambing, duit pula 1 dinar ni, dari mana? Dia kata, ya Rasulullah, aku tawar-menawar, duit 1 dinar yang engkau bagi, boleh beli 2 ekor kambing. Lepas tu, aku jual seekor kambing yang beli tadi tu, 1 dinar. Bawa balik 1 dinar ni kepada Rasulullah. Ni kambing udhiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Lau ishtara at-turaba la rabiha fih." Engkau ni kalau beli pasir pun untung. Nak cerita kata mubalaghatul Rasul, kepandaian orang Islam pada ketika tu Nabi dah puji. Orang macam engkau ni bukan bagi 1 dinar beli kambing dapat untung. Kalau beli tanah, beli pasir pun dah jadi untung. Nak cerita kata cerdiknya ada pada sahabat ni. Maka Nabi puji. Nabi berikan gambaran sebegitu nak memberikan semangat kepada orang-orang sahabat pada ketika tu. Jangan dipermudahkan, dipermainkan oleh musuh. Dan jangan diberikan orang yang bukan Islam itu seolah-olahnya menguasai segala-galanya. Sekadar ini saja yang kita boleh ambil daripada peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan 1 dinar. Mudah-mudahan menjadi contoh yang terbaik untuk kita pada pagi ini. Aku qawli hadza wa fawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.